Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke program terbaru terbitan Bebas News bertajuk Cuit Sela. Cuit dan Sela. Cuit dan Sela untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian merupakan kolom yang diterbitkan oleh Akhbar Utusan Malaysia mulai tahun 2003 dan sehinggalah sekarang dia diterbitkan dalam Bebas News. Ia ditulis oleh saya, Datuk Zaini, dan Sela bersama Hassan Muhammad Noor. Datuk Hassan Muhammad Noor. Dan ini merupakan program sulung kita dan kita akan membincangkan secara keras tetapi santai mengenai isu-isu semasa negara. Isu-isu semasa negara sama ada melibatkan politik, sosial dan sebagainya. So itu adalah tema yang akan kita bincangkan dalam program Cuit dan Sela sikit. Jadi kita akan mencuit terhadap isu-isu semasa yang berlaku dan Datuk Hassan akan mengelak terhadap permasalahan dan isu-isu tertentu. Dan dari masa ke semasa kita akan menjemput ke studio tetamu-tetamu khas kita, termasuklah sehingga Perdana Menteri sendiri kita akan cuba menjemput ke studio bagi membincangkan isu-isu politik yang panas yang dihadapi oleh kepimpinan beliau dan juga negara. Tetapi pada hari ini kita akan mulakan episod kita dengan satu perbincangan Datuk Hassan. Satu perbincangan yang saya rasa santai, mudah, apa yang berlaku semalam di Kuala Lumpur. Sekali lagi rakyat Malaysia, sekali lagi warga Kuala Lumpur menyaksikan bagaimana hujan selama 2 jam semalam telah menyebabkan keseluruhan berjuta-juta rakyat warga kota Kuala Lumpur terperangkap dalam banjir, kereta rosak dan sebagainya. Datuk Hassan, cuba selak sikit apa yang berlaku semalam. Adakah kita nak melihat lagi kejadian macam ni berlaku saban kali? Setiap kali hujan banjir, setiap kali hujan banjir, dan kita lihat bahawa video-video yang dikeluarkan oleh netizen kita melihat bahawa air arus begitu kuat sekali. Jadi macam mana kita sekarang ni? Semalam bila saya baca tu saya tak percaya. Saya betul kan ni banjir? Sebab kalau tak salah dalam 4 bulan yang lepas kita dah mengalami satu keadaan yang teruk. So dalam 4 bulan tu apa yang telah dilakukan? Apa yang di BKL buat? Apa yang menteri lakukan? Menteri wilayah, menteri air kan? Dan sebagainya. Itu yang saya rasa betul ke banjir ni ataupun ini cuma mainan netizen? Ya, tapi betul semalam saya pun terperangkap. Semalam saya dalam perjalanan dari Shah Alam ke Damansara. Saya tengok, kenapa terlalu jam, terlalu teruk. Saya daripada Shah Alam ke Damansara semalam, saya terperangkap untuk buka puasa di Damansara. Saya terperangkap selama 2 jam. Dan saya sampai di Damansara menjelang buka puasa. Jadi saya rasa saya terkejut pada masa itu. Kemudian saya cek dalam telefon, saya tengok hujan lebat dengan ribut petir, ribut punya sekuat-kuat ribut di Kuala Lumpur dan semua kereta-kereta tenggelam dan sebagainya. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, isu ini bukan isu kecil. Ia merupakan isu yang besar, melibatkan jutaan warga kota yang dahlah kita ni setiap hari terperangkap dalam kesesakan yang bukan-bukan. Menyebabkan ada setengahnya darah kita naik dan mungkinlah kita ni jatuh sakit, kena darah tinggi ke, kena kencing manis, kena apa, sebahagiannya adalah disebabkan oleh faktor-faktor itu. Datuk Hassan, sekarang ni kita nak tahu apa punca dia? Apa punca dia? Adakah hujan lebat? Kan? Jadi Datuk Hassan, saya ada bincang dengan kawan-kawan asyik semalam lepas kita buka puasa. Kita bincang-bincang, ramai orang menyalahkan pihak berkuasa. Ramai orang menyalahkan, jangan salahkan rakyat. Kita kena salahkan orang yang mengendalikan, menguruskan, mentadbir Bandaraya Kuala Lumpur ni. Datuk Bandar misalnya, takkan beliau tidak peka?
Takkan bila tengok sampai ada orang mengatakan Datuk Bandar ni tidur ke? Datuk Bandar Kuala Lumpur ni tidur ke? Setiap kali hujan, banjir punya teruk dan sebagainya, kerosakan kereta tu siapa yang nak bayar? Contoh, boleh tak kita claim dengan Dewan Bandaraya disebabkan oleh kerosakan kereta, disebabkan oleh air banjir yang menenggelami kenderaan-kenderaan mereka? So macam mana Datuk Hassan? Selak sikit. Yang kita tahu lah ada banyak perancangan dibuat, tapi kita tak mendapat pendedahan tu apa sebenarnya yang di BKF buat. Kita nak tahu apa yang perbelanjaan dia, peruntukan dia, yang kita nak tahu apa yang dia orang buat. Itu ya. Tapi Datuk Hassan, kalau biasa kita dulu reporter kan, kita pergi cover dekat Dewan Bandaraya, dia ada satu bahagian mitigasi banjir dan sebagainya. So apa yang dia buat ni? Itu yang kita nak tahu. Itu yang kita nak tahu. Kenapa kita benda ni kita tak didedahkan? Apa sebenarnya yang di BKL sudah buat? Okey, kalau katalah baru buat sebulan 2 yang lepas. So kita nak tahu apa tempohnya kita dapat mengelakkan banjir ni. Kan? Kalau dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu apa yang dia buat. Kita tak tahu. Datuk Hassan kata nak selak pun kita tak tahu apa dia nak buat. Tapi semalam hasil Datuk Hassan hasil perbincangan saya dengan kawan-kawan semasa buka puasa, mereka mengatakan ini semua disebabkan di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang sekarang ni kita melihat bahawa projek-projek pembangunan terlalu pesat. Ya, betul. Bangunan dibina kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya, mungkin disebabkan oleh longkang-longkang telah tersumbat. Tapi ini kalau tak salah saya, Menteri Wilayah pernah berkata bukan disebabkan longkang tersumbat. Apa dia? Habis kita tanya dengan Menteri Wilayah, apa dia kalau bukan disebabkan oleh faktor tersebut? Faktor apa? Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok kalau di jalan tu pun hujan sedikit pun dah bertakung dah. So apa punca dia? Kan, nak salahkan jalan pula. Jangan tinggi rendah atau macam mana. Datuk Hassan, kadang-kadang kita perhati kiri kanan, kita tengok longkang. Longkang kadang-kadang berselut dalam tu, berpasir dalam tu, penuh dengan lalang rumput dan sebagainya. Itu salah satu faktor. Itu yang baru-baru ni kita dapat tengok satu video. Tak saya seorang anggota polis yang sedang membersihkan longkang masa banjir. Kenapa nak bagi air masuk dalam longkang? Masa banjir baru kita nak ambil usaha tu, nak bersihkan longkang. Habis tu kita nak salahkan siapa? Datuk Hassan, kita nak salahkan siapa? Saya melihat bahawa berlaku banyak kelemahan di pihak kerajaan tempatan ini. Kita tak tahulah sama ada kita nak salahkan YDP Majlis Pemandaran tu ke, Datuk Bandar ke, ataupun Kementerian Wilayah dan sebagainya, atau Kementerian Kerajaan Tempatan dan sebagainya. So kita tak tahu. Jadi janganlah persalahkan rakyat lagi, janganlah menyebabkan benda-benda macam ni menyebabkan rakyat menjadi bangsa dan seterusnya. Dan saya rasa kita berehat seketika dan kita akan jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke program Cuit Selak. Datuk Hassan akan selak kan. Saya akan cuit, saya akan baling bola, Datuk Hassan akan smash. Dan isu yang akan kita bincangkan sebagaimana yang kita bincangkan sebelah tadi ialah tentang kemelut banjir kilat di Lembah Kelang yang menyusahkan yang menyusahkan rakyat, yang menyusahkan warga kota, yang menyebabkan mereka telah kerugian terlalu banyak. Harta benda, kereta mereka tenggelam dan terpaksa servis dan sebagainya. Siapa yang nak bayar? Siapa nak bayar kos-kos ini? Insurans dah tak bayar. Insurans tak bayar. Baru-baru ni sebagaimana banjir besar yang berlaku di Selangor dulu, baru timbul berkenaan dengan isu insurans. Insurans kata
kalau kita nak tanggung kos membaiki kereta tersebut, kena ada extra charge untuk insurans premium tersebut. Jadi sekarang Datuk Hassan, saya nak tanya Datuk Hassan lah, saya nak suruh Datuk Hassan selak sikit. Kita ni jadi mangsa asyik jadi mangsa saja daripada keadaan yang berlaku. Memang kita tahu kita tak boleh nak lawan takdir Allah Ta'ala, tetapi usaha harus dilakukan oleh bandaraya bagi memastikan aliran air itu berjalan dengan lancar dan sebagainya, ya. Supaya tidak berlaku banjir. Kalau berlaku banjir sikit boleh lah, atas, orang kata atas buku lali itu boleh, bukan sampai tenggelam kereta dan sebagainya. Siapa yang nak tanggung kos tu? Adakah rakyat sendiri nak tanggung kos? Adakah rakyat lagi nak kena tanggung kos seperti apa yang berlaku semalam apabila kereta semua tenggelam? Jadi macam mana? Yalah, kalau insurans tu memang kita tak boleh buat lah. Itu dia. Tapi takkan sampai setiap kali banjir kerajaan nak bagi bantuan. Okey, macam baru ni banjir besar tu, baru banyaklah kita keluarkan duit. Kan? Duit tu sepatutnya peruntukan tu untuk bagi kepada mangsa-mangsa banjir ni patutnya digunakan untuk maintenance. Kan? Kalau longkang bukan punca dia, mungkin sungai ke yang cetek tu, ya, dia kena besarkan, dalamkan. Jadi takkanlah tak tahu, kita dari segi kita ni, kita tengok, kita nak tahu punca dia, apa punca dia. Boleh tak pihak berkuasa ni bagi satu jawapan, puncanya di mana, kan? So bolehlah kita nak salahkan, kalau nak salahkan rakyat, tak boleh lah kan. Sebab puncanya orang selalunya kita dimomokkan dengan hujan lebat, kan? Hujan lebat. So apa persediaan untuk menghadapi hujan lebat? Dan saya dengar Datuk Hassan semalam, saya terbaca dalam social media, ada pihak-pihak kerajaan, saya tak ingat siapa, menyalahkan rakyat pula, kata buang sampah banyak dalam sungai dan sebagainya. Saya rasa itu alasan. Maknanya kalau rakyat buang sampah ni, maknanya pihak berkuasa pun tak aktif lah untuk buang sampah. Sehingga rakyat terpaksa buang sampah dalam sungai. Kan? So takkanlah setiap kali ni rakyat akan buang sampah dekat dalam sungai. Itu saya rasa tak logik tu, tak logik ni. Kita tak tahu sama ada Datuk Bandar menyaksikan atau tidak program kita. Jadi orang mengatakan Datuk Bandar tidur dalam pejabat. Kalau tidaklah berlaku macam benda-benda macam ni. Jadi kita minta Datuk Bandar bagi satu jawapan yang clear sebagaimana yang Datuk Hassan selak tadi. Datuk Bandar ataupun Menteri Wilayah harus ke depan dan menyatakan apa sebab punca yang berlaku semalam banjir. Jangan lagi salahkan Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, tetapi salahkan juga kepada sistem maintenance jalan, maintenance sungai, maintenance longkang dan sebagainya yang tak betul, yang menyebabkan berlaku malu kita. Sebuah bandaraya yang terkenal di dunia, setiap kali hujan lebat, kita dah tahu hujan lebat tu dia akan datang masa monsun. Kita dah boleh agak dah bila hujan tu akan turun. Dan sebelum hujan turun tu, kita kena bersihkanlah sungai, kita kena bersihkanlah longkang, dan sebagainya. Takkan semata-mata kerana nama dia Kuala Lumpur, nak biarkan jadi lumpur dan sebagainya. So saya rasa itulah saja cuit kita dan selak kita pada hari ini. Dan tunggu tuan-tuan, kita akan mencuit dan menyelak lagi lebih keras lagi tentang isu-isu semasa, isu-isu politik negara di masa akan datang. Dan kita akan berudara secara live selepas Hari Raya ini. Dengan itu, saya, Datuk Zaini, cuit, dan saya, Datuk Hassan Muhammad Noor, selak mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam.